sambung balik yang tadi tu. Okey. Pengajian Melayu. Okey, bidang pengajian Melayu ni sebenarnya skopnya sangat luas. Okey. Saya akan kaitkan bidang pengajian Melayu kepada institusi pengajian tinggi yang sangat berkait di Malaysia, Universiti terulung di Malaysia, Universiti Melaya, di mana ada satu fakulti bernama Akademi Pengajian Melayu. Okey, Akademi Pengajian Melayu menawarkan kursus-kursus pengajian Melayu kepada pelajar yang nak minat untuk menyambung. Kalau sebut pasal pengajian Melayu, mungkin pelajar nampak pengajian Melayu sahaja, tetapi cabang dia ada 4. Pelajar kena tahu konteks cabang dia. Okey, 4. Yang pertama adalah Jabatan Bahasa Melayu. Di mana pelajar akan mempelajari bidang bahasa Melayu secara tersendirinya. Okey, itu bahasa Melayu. Yang kedua adalah kesenian. Bagaimana dalam kehidupan kita kaitkan dengan kesenian. Kita akan belajar benda tu, seni, macam mana kita menghayati, mencintai seni dalam hidup. Semua benda ada estetika sebenarnya. Betul. Saya bercakap benda ni pun ada estetika. Duduk pun ada estetika. Itu adalah kesenian sebenarnya dalam dunia Melayu. Benda ni memang ada kesenian tersebut. Itu memang kalau kita kaji lebih mendalam, memang ada kesenian tersebut. Okey, itu kesenian. Masuk lagi ketiga adalah Jabatan Kesusastraan Melayu. Kalau Jabatan Kesusastraan Melayu, kita mesti orang akan ingat, masyarakat akan ingat syair, pantun, puisi. You belajar tu, apa akan terjadi? Padahalnya lagi luas, bukan hanya belajar benda tu, tetapi konteks kalau kita pergi lebih menjauh, benda tu akan pergi lagi mendalam. Bukan hanya syair, bukan hanya puisi, bukan hanya gurindam, bukan hanya cerpen, bukan hanya antologi. Banyak benda lain kita akan belajar. Kalau bidang sastra memang ada bermain dengan teori. Teorinya banyak luas, teori tempatan dengan teori barat. Itu adalah bidang Kesusastraan Melayu. Masuk pula terakhir ada bidang linguistik Melayu. Kita ada linguistik, bagaimana kita menyebut sesuatu suara, fonologi, fonetik, sosiolinguistik, bagaimana kita menyebut sesuatu bunyi. Masyarakat, bagaimana masyarakat menggunakan bunyi ini. Kalau kita dialek Kelantan dengan Terengganu lain. Dialek KL dengan Kelantan lain. Itu adalah fonetik dan fonologi. Bagaimana mereka menyebut bunyi I tersebut. Mungkin orang Kelantan akan sebut lain, orang KL akan sebut lain. Itu adalah cabang yang terdapat dalam Akademi Pengajian Melayu, 4 cabang tersebut. Dan sejarah Akademi Pengajian Melayu, kalau kita kaji balik sejarah itu, saya kena sentuh sejarah sebab mungkin pelajar tidak tahu apa itu sejarah. Sejarah tersebut adalah sebenarnya Akademi Pengajian Melayu diwujud 14 Julai 1995. Sebenarnya di bawah, sebelum menjadi akademi, adalah di bawah Fakulti Sastra dan Sains Sosial, dikenali sebagai Jabatan Pengajian Melayu. Selepas bergabung dengan beberapa institusi menjadi satu akademi yang terulung di Malaysia, iaitu Akademi Pengajian Melayu, ditubuhkan pada 1995 di Universiti Melaya. Itu merupakan sejarah sedikit mengenai pengajian Melayu. Okey, satu penjelasan yang panjang tapi padat dan jelas. Okey, saya tertarik di mana saudara ada sebutkan tadi yang saudara buat first degree di Universiti Malaysia Kelantan. Okey. Syamin boleh cakap bahasa Kelantan? Boleh. Boleh? Memang boleh? Boleh. Okey. Jadi berada di sana berapa lama? 3 tahun pengajian. 4 tahun pengajian. Dan boleh bercakap dalam logat Kelantan juga lah. Boleh. Okey. Saya pergi kepada soalan seterusnya. Apa yang Syamin nampak kepada pengajian Melayu ni? Kita berbalik kepada topik asal kita, perpaduan ataupun perpecahan. Dan Syamin ada cerita dengan saya tadi bahawa rakan-rakan yang sama-sama dengan Syamin adalah semuanya bangsa Melayu. Sebab Syamin merasakan bahawa perlu untuk mendekati bangsa Melayu, orang Melayu, supaya boleh bercakap dengan lebih selesa dalam bahasa Melayu. Bagaimana pula dengan orang Cina dan juga orang India? Adakah Syamin meminggirkan mereka disebabkan faktor bahasa Melayu? Okey, balik kepada soalan moderator. Terima kasih atas soalan tu. Balik kepada soalan moderator, bukan bermaksud saya meminggirkan mereka, bermaksud itu adalah atas dasar inisiatif pelajar itu sendiri. Bagaimana pelajar berupaya ataupun berkongsi ataupun suka untuk terhadap sesuatu benda. Kalau pelajar betul-betul suka terhadap sesuatu benda, pelajar akan melakukan segala benda, segala sesuatu benda untuk membuat ataupun menjadikan perkara tersebut. Tetapi
saya terfikir balik kepada diri saya mungkin akan menjadi satu medium kepada rakan-rakan bangsa lain untuk mengajar mereka bagaimana indahnya bahasa Melayu. Bukan meminggirkan bahasa lain, tetapi kita berada di Malaysia mengutamakan bahasa kebangsaan, berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan. Bagaimana indahnya bahasa Melayu sewaktu kita berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu ataupun mempelajari bahasa Melayu dalam konteks budaya Malaysia. Betul. Itu saya rasa lebih spesifik kalau saya terangkan kepada pelajar lain yang ingin mengetahui mengenai bahasa Melayu. Okey, kita berbalik kepada Syamin ada cerita tadi Syamin tahun 1 hingga ke tahun 6 sekolah rendah Syamin berada di sekolah jenis kebangsaan Cina. Okey. Di situ nampaknya sistem pendidikan yang telah dilalui oleh Syamin tidak mempengaruhi Syamin langsung. Okey, di mana Syamin memasuki sekolah kebangsaan. Okey, dan Syamin merasakan bahawa Syamin tidak boleh bercakap langsung dalam bahasa Melayu. Okey, saya tak tahu sama ada sistem pendidikan yang telah dilalui selama 6 tahun okey tidak memungkinkan Syamin untuk bercakap dengan lancar dalam bahasa Melayu. Okey, selepas tu Syamin buat pilihan untuk memasuki sekolah menengah kebangsaan. Okey, aliran kebangsaan. Di mana saya rasa masa tu Syamin terpaksa masuk kelas peralihan. Tak ada. Straight ke tingkatan 1. Tingkatan 1. Okey. Apa yang Syamin boleh simpulkan tentang sistem pendidikan selama 6 tahun di sekolah jenis kebangsaan Cina. Okey, boleh jelaskan sedikit? Okey, mengenai konteks sekolah jenis kebangsaan Cina ni, saya kena terangkan kepada semua yang tengah menonton adalah kerana sekolah jenis kebangsaan Cina ni dan sekolah jenis kebangsaan Tamil ni, medium berkomunikasi adalah bahasa ibunda sendiri. Okey, pelajar akan mengalami satu masalah di mana pelajar masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Satu masalah besar dalam medium komunikasi iaitu masalah menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Saya pernah mengalami benda tu. Memang akan menjadi satu masalah yang sangat-sangat besar dan pelajarnya mungkin tidak selesa untuk bergaul dengan kaum lain. Lebih selesa untuk bergaul dengan kaum sendiri. Ini saya selalu tegur kepada pelajar yang saya mengajar sekarang. Saya selalu tegur, jangan duduk dengan kumpulan kaum sendiri. Pecah pergi bergaul dengan kaum lain. Supaya kita dapat berkembang minda, supaya kita dapat mempelajari budaya mereka, supaya kita dapat mengetahui cara tata susila mereka. Jangan duduk dengan kaum mereka sendiri, jangan duduk kaum sendiri. Pergi pecah, pergi belajar budaya baru. Bila masa lagi kita nak belajar tentang budaya orang lain? Kalau bukan sewaktu di sekolah. Bila dah melangkah keluar daripada era sekolah, saya rasa benda untuk nak mempelajari satu benda tu mungkin akan ambil masa yang lama. Betul. So sebab tu saya rasa daripada sistem persekolahan 6 tahun tu, 6 tahun memang menggunakan bahasa ibunda, bahasa Cina. Bila dah masuk sekolah menengah, satu detik yang sangat susah untuk saya nak berkomunikasi, sukar sangat untuk saya berkomunikasi dengan pelajar lain. Bila masa cikgu mengajar bahasa Melayu pun saya memang akan duduk dan tengok saja. Saya tidak akan faham sebab dalam sekolah jenis kebangsaan bahasa Melayu ni ditransliterasikan dalam bahasa ibunda. Dan bila ditransliterasikan dalam bahasa ibunda, diterjemahkan dalam bahasa ibunda, pelajar lebih selesa menggunakan bahasa ibunda untuk menstruktur ayat untuk berkomunikasi. Bila mereka menggunakan bahasa tu untuk aplikasi ke dalam sistem peperiksaan, markahnya sangat berbeza. Sangat berbeza. Dan ini akan berikan kesan kepada pelajar. Mungkin pendidik berasa yang beliau mengajar itu adalah satu kesenangan bagi mereka untuk memahamkan pelajar. Tetapi kalau dikaji lebih mendalam, yang akan memberi tamparan lebih besar kepada pendidikan adalah pelajar. Sebenarnya gunakan bahasa ibunda betul, memang tu satu benda yang perlu diwujudkan dan memang tu satu benda yang perlu diteruskan, tetapi dalam konteks bahasa Melayu, bahasa Inggeris perlu diajar dalam bahasa tersebut. Tidak boleh menggunakan bahasa ibunda. Kalau saya rasa menggunakan bahasa ibunda, tamparan adalah kepada pelajar, bukan kepada pendidik sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan Syamin bahasa ibunda? Bahasa ibunda bermaksud bahasa yang kita berkomunikasi. Bahasa Contoh Melayu, bahasa Melayu, orang Melayu bahasa Melayu, orang okay. Cina bahasa Cina dan orang Tamil bahasa Tamil. Okey, masa di sekolah jenis kebangsaan Cina menggunakan bahasa ibunda mereka bahasa Cina. Hakka, Hokkien. Mereka menggunakan Mandarin. Okay. Jadi saya boleh cakapkan bahawa Syamin pandai
converse dalam Mandarin? Boleh. Pandai converse dalam Hokkien? Hokkien tak ada, Mandarin sahaja. Mandarin saja. So Mandarin memang dijadikan sebagai bahasa ibu muda. Ya, ya. Semasa di sekolah jenis kebangsaan Cina. Ya, Okey. ya, ya. Saya merasa satu anjakan yang cukup kuat bagi Syamin untuk berpindah daripada telah mendapat pendidikan selama 6 tahun di sekolah menengah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, selepas tu melangkah ke sekolah menengah kebangsaan. Ini bukan satu yang mudah. Bukan satu yang mudah, okey. Dan saya boleh dapat bayangkan Syamin dalam keadaan yang cukup tertekan, dalam keadaan yang cukup dilema, sama ada ini risiko. You buat risiko dalam you punya kehidupan, sama ada dengan berpindah ke aliran kebangsaan, berpindah ke sekolah menengah kebangsaan, akan memberi impak tak, kesan kepada you. Tapi Alhamdulillah, saya tengok Syamin memang diarahkan untuk you are destined untuk buat pengajian Melayu. Itu yang you berminat untuk menyambung ke sekolah menengah kebangsaan. Betul. Okey. Syamin, apa yang Syamin boleh komen tentang sistem pendidikan di sekolah rendah? Apa yang boleh Syamin simpulkan secara ringkas? Okey, sistem pendidikan di sekolah rendah ni perlu membuat anjakan paradigma. Kerana amalan membaca semakin berkurang dalam kalangan pelajar, sebab untuk nak mengembangkan ilmu dan untuk mengembangkan cara berkomunikasi kita adalah melalui pembacaan. Okey, saya cakap dalam konteks sekolah Cina. Okey, kita sentuh dalam bab tu saja. Okey. Konteks sekolah Cina. Okey. Okey. Konteks sekolah Cina ni saya rasa perlu ada satu anjakan paradigma untuk mengajar bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam bahasa tertentu, bukan bahasa ibunda, dan itu akan memberikan satu kesan yang sangat-sangat mendalam kepada pelajar. Mungkin saya sendiri mengalami benda ni, saya tak tahu lagi berapa juta pelajar mengalami benda ni, sebab saya ni mempelajari bidang pengajaran Melayu atas jiwa saya sendiri. Saya suka, saya jatuh cinta kepada bidang pengajaran Melayu. Mungkin ada pelajar yang suka terhadap bahasa Melayu tetapi tidak tahu saluran, tidak tahu di mana hala tujunya, dan dia nak membuat sesuatu ataupun membantu sesuatu kepada rakan lain dalam bahasa Melayu, memang akan tersekat. Okay. So, dalam konteks sekolah Cina ni memang kena ubah dari struktur pengajaran bahasa, terutamanya bahasa Melayu. Saya memang menitik beratkan bahasa Melayu. Okay. Syamin maksudkan bahawa sistem pendidikan bahasa Melayu dan juga bahasa Melayu dan juga Inggeris diajar di sekolah Cina dalam bahasa ibunda Cina, Mandarin. Ya. Itu yang dimaksudkan? Ya. Okey. Penterjemahan tu akan berlangsung dalam bahasa Melayu tetapi bukan sepenuhnya bahasa Melayu. Kalau kita bandingkan dengan sekolah kebangsaan, sekolah kebangsaan sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Kalau kita bandingkan dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil dengan sekolah jenis kebangsaan Cina, mereka akan menggunakan bahasa Melayu tetapi terjemahannya dalam bahasa ibunda. Saya rasa benda tu tidak perlu. Tak perlu wujud benda tersebut. Okey. Ya. Okey Syamil, terima kasih. Itu satu penjelasan yang baik. Okey, boleh ceritakan sedikit tentang pilihan untuk buat pilihan ke pengajian Melayu semasa di UMK, Universiti Malaysia di Kelantan. Okey. Saya nak tahu adakah ini pilihan Syamin ataupun pilihan kedua ataupun pilihan ketiga. Saya rasa dalam borang UPU tu dia ada pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Dan saya cuma nak tahu sama ada pengajian Melayu ni memang tak terfikir akan ditawarkan ataupun tidak. Ataupun dia memang pilihan dah jatuh cinta pada yang pertama, letak yang pertama pengajian Melayu. Yang kedua mungkin tajuk mungkin khusus apa? Yang saya akan ceritakan benda apa yang berlaku sebenarnya. Sambung. Okey. Mengenai bidang yang terdapat di Universiti Malaysia Kelantan, sebenarnya bidang dia adalah Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan. Cabang dia adalah sastra sebenarnya. Dia punya degree nama dia adalah Pengajian Warisan. Cabang dia adalah kesusastraan. Okey, bagaimana saya diterima masuk ke dalam Universiti Malaysia Kelantan ni sebenarnya satu cerita, boleh dikatakan cerita ngeri untuk saya, sebab saya adalah pelajar yang masuk ke universiti adalah dalam saluran rayuan. Saya tidak masuk ke dalam panggilan pertama. Saya masuk atas panggilan tiket rayuan. Dan bila masa saya masuk ikut tiket rayuan ni, sebenarnya khusus yang tertentu sahaja ditawarkan. Dan saya bila membuat pilihan untuk masuk ke universiti pada tahun 2014 dulu, saya dalam proses pemilihan UPU 12 pilihan tersebut, saya hanya menggoreng sahaja. Saya tak tahu nak letak apa, saya letak aja sama universiti saya sesuka hati. Bila masa saya ingat tarikh tersebut, Ogos 12 result keluar
keluar 2014, sukacita anda tidak ditawarkan tempat. Okey. Dan saya memanglah sebab anak sulung banyak komitmen perlu saya buat untuk keluarga, dan saya terfikir balik, baik saya membuat rayuan. Dan bila masa membuat rayuan, baru saya ternampak dalam fikiran saya, terpacar fikiran ada universiti di Kelantan. Selama ni saya memang tertahu ada universiti di Kelantan, dan saya pun memohon untuk memasuki ke Universiti Malaysia Kelantan. Bukan melalui UPU Melalui UPU. Melalui UPU, dan akhirnya dapat juga Universiti Malaysia Kelantan. Pilihan pertama pengajian Melayu. Pilihan pertama pengajian warisan, cabang dia sastra. Cabang sastra. Ya. Benda tu yang first degree untuk di Di Kelantan. Di Kelantan. Ya, ya.